dia memohon. Wa in janahu, dia yang condong. Kalau dia tak condong, dia tak mau minta perdamaian, jangan pandai-pandai nak bagi perdamaian. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberi itu layak. Bukan orang wire dia shock, fikirannya tidak sayuman. Bukan dia seorang budak, bukan dia seorang yang telah maktub, yang tidak boleh berbicara. Mestilah orang itu orang Islam yang sempurna, bukan kanak-kanak. Nombor 3, syaratnya dia tidak boleh sembunyi daripada pemerintah. Kalau dia memberi keamanan, setelah orang minta keamanan daripadanya, dia bagi keamanan, dia wajib bagi tahu pemerintah, saya beri keamanan kepada si fulan dan si fulan. Atas itulah maka syarat-syarat yang akhirnya semua syarat-syarat yang disebut tadi itu wajib dipatuhi bagi mencapaikan makna sebenar kepada Islam itu agama perdamaian. Kita nak damai, damai diutamakan. Pegang itu satu langkah akhir sekali. Kalau kita berjumpa dengan kafir, dengan musuh, jangan terus perang. A'rid alaihi Islam, bentang Islam dulu kepada mereka. Mereka tak mau Islam, tak apa, okey. Ada yang kedua, kamu tunduk di bawah pemerintahan Islam dan kamu kena bayar jizyah. Mengapa jizyah? Kami akan lindung kamu. Tak nak? Okey, ada yang ketiga, kita perang. Kalau tak setuju, fikir balik yang pertama. Tak mau yang kedua, tak mau yang ketiga. Kalau semua mereka terima yang ketiga, maka peperangan dah sebagai jalan keluar daripada masalah yang kita hadapi. Allahu a'lam. Sebab dah selesai, secara ringkas sampai kita pergi kepada bab 47 al-futuwah dan hukumnya. Tengok semua babak fiqh dia punya susunan daripada peperangan, kesan peperangan, bagi kepada yang kita panggilkan dengan hudna, janji untuk tidak berpegang dan sebagainya. Maka tentulah Islam tidak kuat, tentulah Islam tidak gagah kalau tidak ada bab yang menyatakan bahawa perihal futuwah, pasal kejagoan, pasal kejohanan, pasal championship. Maka bab kita fiqh kita tidak pernah tinggal daripada ada satu bab, babul futuwah. Asal patah maknanya dia pemuda, futuwah sifat kepemudaan. Pemuda Islam dia bukan pemuda lembut, dia pemuda keras, pemuda yang perlu dapat latihan cukup sebagai seorang pemuda Islam. Ada bab nama dia futuwah dan apa dia hukum futuwah. Di antara yang melibatkan futuwah ialah latihan yang Quran sebut sangat dan diulang selalu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu. So ayat yang senang kita faham, perintah Allah yang kedua, wa'iddu lahum, hendaklah kamu cukup persediaan, bersedia dengan cukup persediaan lahum untuk menghadapi musuh kamu, mastata'tum, apa sahaja yang boleh kamu buat, min quwwah, untuk mendapatkan kekuatan. Masa menentukan jenis kekuatan.
Kalau sebut kuat, pada zaman Nabi dulu kuat pada ketika itu ada dua. Kuat pada pemanah dan kuat pada serangan dengan pedang. Kena mahir guna pemanah, mahir mengguna pedang. Nabi pun ada pedang. Semua sahabat ada pedang. Nabi ada busur panah dan ada panah. Nabi latih pemanah-pemanah yang Nabi letakkan atas bukit rumah, bukit pemanah di masa peperangan Uhud. Yang Nabi katakan, jangan kamu turun daripada bukit ini, apa jadi pun jangan turun sampai aku agakkan dengan jelas turun, baru turun. Itu kekuatan. Tapi malangnya pengajaran itu tak sampai penuh masuk jiwa orang Islam. Mereka tafsir sendiri. Perang sudah habis, mengapa kita duduk atas bukit ini dengan pegang panah sahaja, musuh dah tak ada, jom turun. Sebahagian turun, sebahagian tidak. Situlah penyebab utama kita kalah dalam peperangan Uhud. Sebab itu maka balik semula. Apa sahaja yang mendatangkan sumber kekuatan ummah, terutama untuk kegunaan peperangan, mastata'tum min quwwah. Apa sahaja sumber yang mendatangkan kekuatan kepada umat ini, kamu kena buat. Quran bagi contoh saja, wa min ribatil khair. Kalau kekuatan itu berada pada tali penambat kuda, wajib kamu sediakan cukup tali penambat kuda dan sediakan turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, persediaan yang boleh mendatangkan kegerunan kepada musuh. Turhibu nabihi, musuh kamu akan gerun kepada kamu kerana persediaan kamu itu hebat. Wa akharina min dunihim, jangan kamu anggapkan musuh itu ada yang kamu nampak saja, tapi ada musuh yang kamu tidak nampak. Min dunihim la ta'lamunahum, kamu tak tahu dia musuh kamu. Allah ya'lamu, Allah tahu. Maknanya kena siaga, kena berlatih. Inilah yang Umar pernah sebut, bukan Nabi, Umar pernah sebut alimu auladakum as-sibaha wal rimayah fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Ajarkanlah, latihkanlah anak-anak kamu dengan berenang dan memanah, kerana mereka akan hidup di zaman yang bukan zaman kamu. Itu zaman berubah. Siap sedialah dengan latihan-latihan. Tak ada orang yang paling cekap memanah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memanah, kalau 10, satu sahaja keluar sasaran. Imam Syafi'i terkenal panah dia 90% kena sasaran. Kalau miss pun satu. Dalam Hanafi pemanah, kita sejak Imam Syafi'i, para sahabat ada khusus angkatan pemanah. Kerja mereka berlatih naik kuda, berlatih panah. Itu dah dikatakan tadi, alim, ajarkanlah auladakum, anak-anak kamu, as-sibaha, berenang. Tenaga dapat kumpul dengan orang yang belajar berenang. Tidak tahulah kita pernah berenang. Kalau tidak ni cepat penat, tak boleh. Kita tengok orang yang berlatih berenang macam Iron Man tu.
melintasi lautan gelombang itu puluhan batu, naik ke darat boleh lari lagi pula, boleh lari pula, kita naik basikal pula boleh laju pula. Tak penat ke? Memang latihan cukup, tak latih mampu layak. Itulah maka Islam meletakkan di Mekah ada ayat. Dan perlombaan secara umumnya adalah masyru'ah. Perlombaan lomba kuda sebagai contoh, dia masyru'ah, disyariatkan kerana Nabi sendiri pernah masuk perlombaan kuda. Dalil lain adalah hadis Ibnu Umar bahawa Nabi SAW menyertai perlombaan kuda yang telah diperkuatkan dari sekian nama orang sahabat. Sah Nabi sendiri masuk perlombaan. Malah Nabi pernah berlawan lari dengan Aisyah. Nabi taklah kata terjatuh setiap hari. Dia buat sekali sudah cukup, mengatakan bahawa barang itu barang yang baik dan dia buat. Lawan kuda, dia pernah masuk lawan kuda. Lawan lari, dia pernah lawan lari dengan Aisyah itu yang sabit. Tapi kesemua ini latihan, ulang kali latihan sampai boleh. Jangan tinggal niat. Niat berlatih itu untuk mendapat kuah. Kuah itu digunakan untuk membela Islam dan menentang musuh. Itulah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan kamu kesemua terhentilah nilai dengan niat kamu. Kalau niat kamu buat itu kerana Allah, nak bela agama Allah, nak masuk peperangan melawan musuh, tak mau kalah dalam peperangan bagi Islam menang, penat lelah berlatih itu menjadi ibadah. Keringat yang keluar itu keringat ibadah. Masa yang berlalu masa ibadah. Beruntunglah kerja-kerja beribadah itu. Jenis perlombaan ada sekurang-kurangnya 4 jenis perlombaan. Tengok kitab fiqh sendiri pun mendetailkan supaya kita nampak bagaimana Islam tidak melepaskan umatnya melakukan kerja sukan yang macam ini tanpa meletakkan garis panduan mana sukan yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang boleh itu ada yang harus, yang sunat, ada yang wajib. Yang tak boleh ada yang makruh, ada yang haram. Masuk hukum saja, maka dia peluang mendapat redha Allah. Bersukan dapat pahala, bukan dapat piala. Dapat pahala. Syarat kesemuanya. Jenis perlombaan, 1, 2 pihak berlomba dan pihak berlomba dan pihak yang menang akan mendapat hadiah yang disumbangkan oleh kerajaan atau individu tertentu yang tidak dikenakan dengan perlombaan. Individu ini berkata sesiapa yang menang akan mendapat hadiah berikut daripada saya. Perlombaan itu mungkin disertai oleh lebih daripada 2 orang. Sukan. Ada orang yang menawarkan hadiah. Macam sekolah yang menawarkan hadiah. Ataupun kampung, ahli kampung ataupun surau menawarkan hadiah. Itu satu perlombaan. Yang keduanya, 2 orang juga berlomba. Salah seorang itu menawarkan hadiah. Kalau kamu boleh mengalahkan aku dalam perlawanan ini, aku bayar 100 ringgit. Lagi seorang tak terlibat dengan sebarang bayaran. Dia nak orang challenge dia. Dia rasa dia kuat kot. Siapa yang boleh lawan, rumah lari ke, badminton ke, kalahkan aku bagi RM10. Misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kedua-dua peserta dihendukkan membayar sesuatu. 2 orang taruh. Siapa menang ambil. Letak seorang 100 ringgit. Yang menang ambil 200.
Aku menang, aku ambil. Yang ketiga, macam tadi juga dua orang bertaruh, tapi masuk pihak yang ketiga. Istilah mereka panggil muhallil. Muhallil ini maknanya orang yang akan menghalalkan balik. Walaupun yang tiga, senang saya nak sebut, yang tiga tu tak boleh. Dua orang masuk satu perlombaan, letakkan duit macam kita berjudi, siapa menang ambil. Itu sukan yang tidak boleh. Yang keempat, macam tu juga, tapi ada orang ketiga masuk. Siapa yang menang, saya yang akan bagi hadiah. Saya akan bagi hadiah, bukan kamu. Okey, yang ketiga, yang pertama harus, yang kedua harus, yang ketiga tidak harus, haram. Yang keempat harus. Ulang balik, satu, dua orang yang berlomba tanpa melibatkan bayaran, sah, boleh, tak ada masalah. Yang kedua, melibatkan bayaran, seorang saja menawarkan bayaran. Kalau hang menang, ambil duit dia. Kalau aku menang, tak dapat apa-apa. Dia tak judi, kerana dia satu pihak yang bayar. Yang ketiga tak boleh, kedua-dua letakkan wang pertaruhan. Siapa yang menang, maka dia boleh. Maka itu dia panggilkan ayat Quran yang menyebut dengan terang, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Judi, alba, itu nasihat semuanya barang yang rijsun, mengotorkan iman dan akidah. Fajtanibu, kau kena jauh. So di antara empat jenis tadi, yang ketiga sahaja yang haram, yang kedua-dua yang kena letakkan. Ada unsur judi. Kalau kita nak buat kerja yang harus syarak, kata boleh, syarak akan bagi pahala. Dengan syarat tidak berlawan dengan kehendak syarak. Kalau syarak tidak boleh ada maisir, ada judi, letak macam-macam. Kalau tidak ada wang pertaruhan, maka boleh. Itulah hukum setiap kategori. Syarat perlombaan. Yang pentingnya adalah satu jenis yang dipanggil perlombaan. Guna dia riadah, tamrin, latihan fizikal untuk menguatkan fizikal kita. Gunanya untuk berpegang. Dan kita bayanglah kalau orang yang tidak ada tenaga, tak cukup tenaga nak berperang yang pakai pedang, berapa orang yang orang tu boleh tetap musuhnya. Kalau yang tu yang nasib kita, berperang sepagi, sambung petang, sambung malam, melompat, menikam, menerjah dan sebagainya, darah berlumuran dan sebagainya dengan tenaga. Kalau atas kuda pun, kuda jatuh, kuda naik kuda dan sebagainya, kalau tidak kuat betul fizikal, memang tak tahan. Umat Islam ini walaupun tidak banyak sangat latihan, tapi yang kuat orang Islam ini kekuatan rohani, semangat itu yang kuat, imannya kuat, dan dia nak mati syahid itu kuat, maka badan turut kuat sama. Musuh tak ada yang tu, tak ada kekuatan yang kita panggilkan dengan kekuatan rohani. Sebab tu dia tekan min bi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Kam min fi'ah, berapa banyak kamu dapat saksikan kumpulan yang sedikit, fi'atan qalilah berlawan dengan fi'atan kathirah, orang yang banyak, ghalabat menang yang sikit. Mengapa dia menang? Biiznillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu maka ada syarat perlombaan. Bila syarat ini, garis panduan, manakah perlombaan, walaupun latihan dari manakah yang boleh, mana tak boleh. Satu, semua yang masuk berlawan kena tahu di mana permulaan, di mana kesudahan. Kalau waktu bola pukul berapa, habis pukul berapa, itu kena tahu. Yang keduanya, kalau gunakan kuda,
Gunakan kuda yang sama sisi. Kereta lah. Nak lawan Ferrari dengan kancil. Oh, kamu lawan apa lah betul? Kancil tambah kancil. Porsche tambah Porsche. Lori tayar 12 lawan kancil. Menang kancil. Boleh nama kancil. Sebab tu Islam daripada awal letakkan bahawa tadi tahu mula di mana, habis di mana. Yang kedua kena tahu kuda. Edpa makna dia, kalau satu kuda masih muda belia, umur 2 tahun, tengah hebat, lawan kuda umur 20 tahun. Batu kuda tu pun tak boleh lah, sebab tak sama. Itu dua. Yang ketiga, memang tahu mengatakan bahawasanya kemungkinan menang yang ini, mungkin menang yang ini. Kau nampak daripada awal yang ini mesti kalah. Kita panggil underdog. Usah lawan lah, buang masa itu. Nombor 4, kena tahu pula bila perlombaan itu ada hadiah, berapa jumlah hadiah. Supaya jangan dia menganggapkan bila aku menang ada hadiah 1000 dinar, menang rupanya hadiah 1 dinar. Ngambil kebor ke dia. Dia kena tahu dah apa hadiah dia. Piala. Nampak apa piala? Itu kena sertifikat dia. Orang susah payah main bola, berlatih, ambil pelatih luar negara, bayar gaji tinggi. Main bola kena bayar elok bulanan, elok tinggi dan sebagainya. Berlatih lawan akhirnya satu saja menang, dapat piala, bawa balik. Okey, selang seminggu bawa piala tu pergi ke pasar malam nak jual. Pasal kelam dah tak ada duit. Kita habis dulu berapa ratus ribu untuk dapat piala, maka kita pinjam di pasar malam. Piala tu je pasar malam. Siapa nak beli dan berapa duit orang nak beli? Kalau saya, bagi saja pun saya nak. Nak beli, siapa nak beli? Nak buat apa? Cuma nilai keuangan tidak ada. Langsung tidak ada. Tapi apa yang tu yang menang dapat piala pun nilai kebendaan tidak ada. Cuba try dia. Kalau saudara pernah ada piala di rumah, pergi pada malam tu. Tak, duduk sari saja. Nak elok. Siapa nak bidang. Siapa gila ada dia. Itu makna dia. Kalau tidak ada nilai dia, dapat nama. Berapa lama nama boleh bertahan? Nama boleh bertahan sampai ke berapa tahun yang akan datang. Akan datang dia lawan pula, dia kalah pula. Duit ada habis, nama pun habis. Itu kalau kita buat kerja. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma najaa liman yurid. Sesiapa yang hendak akan balasan dunia, dia dapat balasan dunia sahaja. Wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Di akhirat dia tak dapat sebagai untung daripada pekerjaan dia itu. Buang masa sahaja, kadang sampai kepada haram. Kerana itulah Islam letakkan bahawa boleh melawan, boleh berlomba, menang, berapa hadiah yang akan saya dapat. Hadiah itu biasanya mesti yang berfaedah. Hadiah yang tak berfaedah, Islam tidak menerima yang tak berfaedah. Kalau piala tak berfaedah, cari berfaedah. Apa dia? Hadiah tepung tangan. 1000 muka $1. Ada faedah. Dia makan pisang kebun, pisang tanduk. Nampak? Kalau banding pisang tanduk itu dengan piala tadi, pisang tanduk.
Tapi dia bercakap macam tu, lepas macam ni, siapa nak terima? Itu hambatan kehidupan, menghakiskan nilai-nilai kerohanian yang kita hendakkan kepada wa man kana yuridul akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang hendakkan kepada kebahagiaan akhirat, nakkan kepada pahala di akhirat, jangan nak saja tak kerja, wasa'a dah sa'ya, dia berusaha untuk mendapatkan kesenangan di akhirat. Wa huwa mu'min, syarat mesti beriman. Wa ulaika, semua mereka itu kana sa'yuhum mashkura, Allah janjikan pasti aku balas kebaikan kepada dia. Atas sukan pun kena ambil kira. Yang kelima, hadiah yang ditawarkan dalam sebagai perlombaan dalam Islam, hendaklah pihak yang tidak terlibat dalam perlawanan. Kalau orang dalam perlawanan itu yang menawarkan duit, letak duit masing-masing, siapa menang ambil yang ini, itu jadi maisir, jadi juri. Tak boleh begini, ada pihak lain. Pihak lain itu pula yang berikan kerana dia nak ambil juga habuan, ambil share kegunaan akhirat, pahala akhirat. Dia menawarkan hadiah wang tunai 100 dinar sebagai contoh, ataupun hadiahnya kuda, hadiahnya unta dan sebagainya. Dia yang menawarkan kepada mereka itu, barulah sah boleh berlaku perlombaan. Yang menang dapat hadiah, hadiahnya dapat pahala. Kesan penglibatan wang dalam perlombaan. Tadi saya sebut, kalau ada taruhan wang, dia dekat sangat dengan judi. Kalau judi tak boleh. Al-Quran dengan jelas menyebutkan, innamal khamru, yang melibatkan agak, wal maisir melibatkan judi, wal ansar dan berhala, kesyirikan Allah Subhanahu wa taala, wal ajlam, bilah, cabut nasib. Nasib diketahui dengan cabutan bilah, rijsun min amali syaitan. Itu adalah budaya syaitan. Rijsun, dia akan mengotorkan akidah kamu, akan merosakkan hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab min amali syaitan, itu kerja syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah kamu daripadanya. Maka jauhi daripada adanya pertaruhan yang melibatkan judi. Maka orang yang masuk pertandingan tadi, Islam mensyaratkan mereka tak melibatkan duit pertaruhan, cuma duit nak beli kuda tu dia punya badan. Kalau itu ada, barulah boleh dikatakan harus bersyarat. Ayat Quran yang ada halaman saya 21 itu, itu bukan ayat itu, tak ada kena mengena dengan ayat dia bincang ni. So, ayat itu memang tersalah tulis, yang tak ada kena mengena. Terjemah tak ada kena mengena. Terjemah wahai orang yang beriman, sungguhnya agak, judi, berhala dan batang anak panah untuk ditilik ke nasib adalah kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Itulah ayatnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal islam, sampai habis. Itu ayatnya, tapi kita silap masuk yang ayat ini tidak kena menang, silap cetak sahaja. Tapi tak apa, yang pentingnya ayat itu menjadi neraca pertimbangan kita. Apa kita buat pun jika ada unsur timbul masalah yang selalu orang tanya saya, memancing ikan, bayar
duit dan pancing gantung kepada nasib. Nasib baik, campak cari ikan makan, campak ikan makan. Nasib sikit korang baik, daripada campak sampai ke betang abang sekor tak makan. Tapi duit dia dah bayar. Kena ada kolam yang masuk RM200, ada kolam masuk 3 jam RM50. Apakah ini tidak dipanggil judi? Jawapannya, ini bisnes, bukan judi. Dan dalam bisnes itu, orang pemancing ini dia ada orang yang hobi dia, keseronokan dia, boleh campak pancing dalam air. Nak makan ikan, aku ada di market, beli di market nak makan ikan. Dibayar kepada tuan punya kolam. Sebab tuan kolam itu dia kena ada modal yang banyak, menyediakan kolam. Bayangkan banyak kalau kolam sahabat yang dekat dengan Sungai Long itu, kolam air masin tengah-tengah bandar Sungai Long dekat bukit. Masin dibuat macam mana? Beli garam. Nak masinkan sebuah kolam tu cukup dengan garam 2 janjan. Banyak mana dia beli harga garam? Dia beli harga ikan. Ikan berapa seekor ikan hidup? Kalau cakap dia 22 je, kita beli hidup 2 kilo. Seekor saya pun sudah RM44. Orang masuk bayar harga RM50, dia dapat 3 ekor. Dapat 10 ekor, pensan. Yang baru ni kita pergi mancing ramai terus sifat. Mereka buat undang-undang, saya ikut je. Semua jangan mancing, bagi tuan guru mancing dulu. Kalau dia tak boleh, siapa jangan mula. Dia boleh, baru kita boleh mula. Undang-undang apa ni? Saya simpan itu ni, baru minggu tu saya bimbang terus campak. Tak makan-makan sampai tengah hari. Nak kena batal undang-undang tu, tak malu kan? Ya Allah, bagi dapat segera lah. Kesian tunggu lama tu. Campak tak sampai 1 minit, ikan makan dan naik. 1 minit naik oleh mancing. Akhirnya dapat 9 ekor dengan tidak bayar 1 sen.